minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, yakni daripada moyang kita yang pertama Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Dan daripada Adam dan Hawa itu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal, supaya kamu saling berta'aruf, supaya kamu saling berinteraksi antara satu sama lain. Ya tuan-tuan, itu satu ayat yang sebenarnya perlu untuk kita jadikan panduan apabila kita hidup dalam suasana masyarakat majmuk yang aman dan harmoni di bumi Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah. Bila mana ada di sekeliling kita mereka yang tidak seetik dengan kita, mereka itu tidak sebangsa dengan kita, mereka itu tidak seagama dengan kita, maka bila kita memerhatikan ataupun memahami ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah memerintahkan kita untuk saling berkenal-kenalan, untuk kita saling mengambil tahu, untuk kita saling berinteraksi antara satu sama lain. Dan Alhamdulillah, hari ini kita ada kawan yang tidak sebangsa dengan kita. Mungkin kita hari ini kita Melayu, kita ada kawan Cina, kita ada kawan India, kita ada kawan yang tidak seetnik dengan kita, kita ada kawan yang tidak seagama dengan kita. Dan hari ini Alhamdulillah kita Islam, kita ada kawan kita yang agamanya Kristian, agamanya Hindu, agamanya Buddha dan agama-agama ataupun kepercayaan lain selain Islam. Kerana apa? Kerana itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, li ta'arafu. Seandainya kita hidup dalam lingkungan kita orang Melayu sahaja, yang sebangsa dengan kita sahaja, ataupun kita hidup dalam lingkungan seagama dengan kita sahaja, di kalangan orang-orang Islam, maka tidak menepati fitrah Allah ciptakan kita ini keturunan Adam yang berbeza-beza dari segi suku dan bangsa. Alhamdulillah, saya percaya kita semua hari ini ada kawan yang tidak seetnik dan tidak seagama dengan kita. Lebih-lebih lagi apabila baginda Rasulullah SAW juga adalah insan yang berinteraksi dengan mereka yang tidak seetnik dengan baginda, yang tidak seagama dengan baginda. Kerana baginda membawa misi yang sangat besar. Tujuan didatangkan baginda kepada manusia, iaitu mengajak manusia sembah Allah satu-satunya Tuhan. Dalam erti kata yang lain, berdakwah. Ya, maka untuk berdakwah baginda berinteraksi dengan masyarakat, orang-orang di sekeliling baginda, termasuk mereka yang bukan Islam. InsyaAllah. Dan hari ini tuan-tuan, bila kita ada kawan, bila kita ada kenalan yang bukan Muslim, tidak seagama dengan kita, maka mari juga kita contohi cara baginda Rasulullah SAW apabila baginda berinteraksi dengan non-Muslim. Walaupun kita tahu tuan-tuan, apabila baginda berinteraksi dengan non-Muslim, baginda berhadapan dengan berbagai latar belakang non-Muslim. Sebagaimana kita juga hari ini, bila kita berinteraksi dengan orang bukan Islam, kita berdepan dengan berbagai latar belakang non-Muslim. Ya, sebagaimana Nabi. Sebagai contoh, pada zaman Nabi, Nabi berdepan dengan satu kategori manusia non-Muslim. Salah seorangnya ialah seorang Tan Sri di Mekah, Tan Sri Abu Lahab. Dia pemuka, tokoh. Malah dia juga adalah bapa saudara baginda Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada Nabi, yang sangat gembira bila Nabi lahir, memerdekakan begitu ramai hamba. Namun apabila baginda pada tahun ketiga kenabian diperintahkan untuk naik ke Bukit Safa berdakwah secara terbuka, Abu Lahab adalah orang yang pertama yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga keluar perkataan yang tidak elok, celaka kamu Muhammad. Celaka kamu Muhammad, kerana ini kamu panggil kami ke sini. Dan Allah balas semula kenyataan ataupun kata-kata Abu Lahab itu dengan turunnya surah yang ke-6,
jika ikut kronologi penurunan Quran, surah yang ke-6 yang diturunkan oleh Allah, iaitu surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kamu Abu Lahab. Allah balas balik kerana kuat penentangan Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini orang yang hebat memusuhi Nabi SAW, dan sehingga dia menemui kematian, menemui ajal, dia adalah orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Nabi berdepan dengan non-Muslim yang kuat pemusuhan dengan baginda, sehingga akhir ayat bagi mereka, sehingga akhir ayat baginda juga, mereka ini adalah orang yang menentang agama Islam. Mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala. Namun selain mereka, tuan-tuan, di kalangan mereka yang kuat menentang agama Islam, terdapat juga mereka yang akhirnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan pada asalnya mereka ini satu geng dengan Abu Lahab, satu geng dengan Abu Jahal, tetapi di hujung hayatnya dia melafazkan 2 kalimah syahadah, walaupun dia orang yang kuat menentang agama Islam. Salah satunya ialah seorang lagi Tan Sri, iaitu Tan Sri Abu Sufyan. Abu Sufyan pada peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, disebabkan akhlak baik Nabi, interaksi baik Nabi. Nabi memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Nabi tak balas dendam. Antara yang melafazkan 2 kalimah syahadah adalah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Ya. Dan juga di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni ada juga yang baik. Nabi berinteraksi dengan baik dengan mereka, dan mereka tidak bermusuh dengan baginda. Malah mereka juga antara orang yang mempertahankan baginda. Tadi Abu Lahab, yang kedua Abu Sufyan, yang ni pun Tan Sri juga, iaitu Tan Sri Abu Talib. Abu Talib orang terkemuka beragama ataupun menyembah sembahan nenek moyang, menyembah patung-patung berhala. Namun Abu Talib ini seorang non-Muslim yang baik, dan pakcik baginda, mempertahankan baginda. Malah Abu Talib ini juga diboikot oleh orang kafir Quraisy kerana pertahankan Nabi. Sehinggalah pada tahun 10 kenabian, Abu Talib sakit berat, mendapat sakit penyakit yang berat. Nabi pergi ziarah Abu Talib, nak sangat pakcik dia masuk Islam, nak sangat Abu Talib bersyahadah. Namun Allah tak beri hidayah kepada Abu Talib. Allah turun ayat kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 56, sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat berikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Merujuk kepada Abu Talib. Hanya Allah yang berikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ayat itu menjadi panduan kepada kita bila kita buat dakwah. Bila kita sampaikan Islam, bukannya kita Islamkan orang. Bila kita berdakwah, bukannya orang itu kena masuk Islam. Tidak, kita berdakwah, tugas kita hanyalah menyampaikan. Akhirnya Allah yang akan buka pintu hati manusia, dan Allah berikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Namun kita tahu keliling kita ni ada non-Muslim. Malah sebenarnya majoriti non-Muslim di tempat kita, di negara kita adalah orang yang baik-baik, cuma mereka berbeza kepercayaan. Dan Abu yang keempat yang mungkin kita depani juga pada hari ini, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, selepas Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib, Abu yang keempat ni adalah orang yang dekat dengan Islam. Mudah apabila baginda berdakwah kepada dia, lantas melafazkan 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Telah lama mencari-cari kebenaran, telah lama meninggalkan sembahan nenek moyang. Akhirnya bila Nabi menceritakan tentang agama Islam, melafazkan 2 kalimah syahadah. Abu ini adalah Abu Bakar, lelaki dewasa pertama memeluk agama Islam. Walaupun pada waktu Abu Bakar masuk Islam, masih belum banyak wahyu. Hanya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah pertama yang Allah turunkan. Nabi ajak Abu Bakar masuk Islam. Tanpa ragu-ragu Abu Bakar memeluk agama Islam. Ya tuan-tuan, insya-Allah. Maka tuan-tuan, hari ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan berbagai latar belakang non-Muslim, dan sebagaimana kita juga hari ini, mungkin kita berdepan dengan orang yang seperti Abu Lahab, mungkin seperti Abu Sufyan, mungkin seperti Abu Talib, mungkin seperti Abu Bakar. Agama mereka hari ini masih lagi belum dalam Islam. Mari kita berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang terbaik, sebagaimana interaksi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita percaya apabila baginda berinteraksi dengan non-Muslim, baginda menjadikan Al-Quran, kitab yang kita baca setiap hari, kitab yang kita sentiasa fahami maknanya, kitab yang kita amalkan isi kandungannya,
Nabi jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk baginda berinteraksi dengan non-Muslim. Ya tuan-tuan, dalam Al-Quran pun ada ayat-ayat yang Allah memandu kita, menunjukkan kepada kita macam mana cara untuk kita interaksi dengan orang bukan Islam. Sebagai contoh, dalam satu ayat dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-8, Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu orang-orang beriman, kita semua ni orang beriman, insya-Allah, apabila kamu bersama dengan mereka yang tidak memerangi kamu atas nama agama dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Kita hidup dalam suasana aman dan harmoni dalam masyarakat majmuk. Antabarruhun, hendaklah kamu berlaku baik, berbuat kebaikan dengan mereka. Antabarruhum. Tuan-tuan, panduan daripada Allah, perintah Allah. Adakah hari ini kita sebagai orang beriman telah pun berbuat kebaikan kepada non-Muslim sekeliling kita? Itu yang perlu kita fikir-fikirkan. Ya tuan-tuan, ini ayat perintah daripada Allah untuk kita orang beriman. Dan bila mana Allah mengatakan antabarruhum, perkataan Arab ni, bahasa Arab, bahasa Quran ni, kalau kita faham bahasa Arab dia, masya-Allah, hebat tuan-tuan. Bila mana Allah menggunakan antabarruhum, tabarruhum kata asalnya bir, walaupun dalam bahasa kita kebaikan, tetapi kalau betul-betul kita faham pengertian bir ni adalah kebaikan yang tinggi martabat, kebaikan yang luar biasa, bukan kebaikan yang biasa-biasa. Allah menggunakan perkataan bir kepada hubungan kita dengan non-Muslim yang tidak memerangi kita atas nama agama dan tidak menghalau kita dari tanah air kita. Hari ini antara golongan yang jelas memerangi orang Islam atas nama agama, memerangi, berperang secara persenjataan, membunuh. Allah guna yuqatilukum, qatala tu bunuh, dan menghalau orang Islam dari tanah air mereka, Zionis Israel. Itu memang kita tak boleh buat kawan, tak boleh buat teman baik, ya. Tetapi selain itu, kalau mereka tak berperang, tak bunuh orang Islam, hanya sekadar kata-kata yang tak elok, tak suka Islam, benci Islam, salah faham, sekadar itu saja, tetap antabarruhum, kamu berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Berlaku adil, tuan-tuan, kita kena berlaku adil kepada non-Muslim. Perintah Allah, wa tuqsitu ilaihim, selagi mana mereka tidak memerangi kita. Lagi-lagilah kalau mereka itu non-Muslim yang baik, lagilah kita kena berlaku adil. Jangan berlaku zalim. Apakah keadilan yang terbesar, tuan-tuan, kepada non-Muslim? Sampaikan Islam, ceritakan Islam, jangan sembunyikan syahadah. Jangan sembunyikan syahadah. Hari-hari kita melafazkan 2 kalimah syahadah dalam solat kita, dalam tahiyat kita, tetapi Allah kata dalam Al-Quran, siapa yang menyembunyikan syahadah, dia adalah orang yang zalim. Siapa dalam hidup dia tak pernah buka mulut cerita isi kandungan Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Allah kata dia orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 140, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan syahadah yang dia peroleh daripada Allah. Ya tuan-tuan, ayat sebegini dalam Al-Quran, ayat sebenarnya ancaman untuk kita, peringatan untuk kita. Tetapi insya-Allah saya percaya tuan-tuan semua ni sedang berdakwah, insya-Allah. Yang hadir sekarang ni semua ni sedang berdakwah, insya-Allah, dengan akhlak kita, kata-kata baik kita, lisan kita, insya-Allah. Cuma sekarang ni jom sama-sama kita mantapkan usaha dakwah kita. Saya percaya kita semua sedang berdakwah, insya-Allah. Kita ada kawanan Muslim, kita berusaha untuk ajak mereka kepada agama Islam. Kita sekali-kali tidak akan sembunyikan syahadah. Kerana apa? Kerana Allah kata siapa sembunyikan syahadah, zalim. Zalim, balasan yang buruk. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Dan itu yang Nabi buat, tuan-tuan. Nabi berlaku adil, Nabi berbuat kebaikan. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita tengok kisah Nabi, ya. Dalam masa 10 minit sebelum pukul 1, saya kongsikan beberapa kisah bagaimana Nabi antabarruhum, berlaku baik. Dalam satu hadis diceritakan pada satu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabat.
bersama para sahabat. Kemudian berlalu satu rombongan orang-orang Yahudi yang membawa mayat orang Yahudi yang telah pun meninggal dunia. Mungkin masa itu di Madinah lah, sebab di Madinah yang Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi. Dan bila Nabi nampak rombongan orang Yahudi tersebut bawa jenazah orang Yahudi bukan Islam, Nabi berdiri sebagai tanda memberikan penghormatan, dan sahabat-sahabat pun berdiri juga ikut cara Nabi. Dan bila rombongan tersebut berlalu, Nabi duduk, sahabat duduk, dan sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu berdiri memberikan hormat? Bukankah dia adalah mayat orang bukan Islam, orang Yahudi? Dan manalah tahu masa dia hidup adalah orang yang kuat menentang agama Islam?" Nabi bersabda, "Bukankah dia juga adalah seorang manusia? Bukankah dia juga adalah seorang manusia?" Nabi hormat, Nabi muliakan mereka yang bukan Islam. Malah orang yang dah mati pun Nabi muliakan, apatah lagi mereka yang hidup. Itu akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kamu Muhammad memiliki akhlak yang agung, masya-Allah. Dan akhlak yang wajar tuan-tuan dalam suasana Malaysia ni kita contohi, berbuat baik, memuliakan, dan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-70, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami, iaitu Allah, memuliakan anak-anak Adam. Dan Allah, Tuhan kita, muliakan manusia. Sama ada manusia itu yang beriman maupun manusia yang kufur, Allah muliakan. Bagaimana cara Allah muliakan? Allah berikan rezeki yang baik-baik, sama ada di darat maupun di laut. Kerana sifat Allah itu adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pemurah. Dan pemurahnya Allah itu juga kepada non-Muslim. Kerana apa? Kerana Allah memuliakan makhluknya, makhluk yang terbaik yang dia ciptakan, iaitu manusia. InsyaAllah. Tuan-tuan, akhlak Nabi. Cerita lain tuan-tuan, Nabi pernah menerima kedatangan 60 orang Najran, 60 orang beragama Nasrani daripada Najran. Najran ni sekarang ni di Yaman. Mereka masa tu nak pergi ke Madinah, nak jumpa Nabi pada tahun 10 Hijrah. Nak jumpa Nabi, nak berdialog kenapa orang Islam tak jadikan Jesus sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Berdialog. Nabi jemput mereka masuk Masjid Nabawi. Nabi buka pintu masjid. Dan Nabi berdialog, Nabi memberikan layanan yang sangat baik pada mereka. Nabi benarkan mereka bermalam selama 3 hari 2 malam kepada Kristian yang datang untuk berbincang. Ini Kristian yang baik lah, bukan yang bermusuh ataupun memperangan Nabi. Mereka datang nak bincang dan nak berdialog. Kristian yang baik. Tuan-tuan, kita kalau ada kawan-kawan non-Muslim yang baik, kita boleh jadikan teman setia. Kita boleh berkasih sayang dengan mereka, dibenarkan. Kalau mereka non-Muslim yang baik, malah Allah menggunakan perkataan mawaddah. Mawaddah yang kita biasa guna sesama umat Islam kan, semoga kamu diberikan mawaddah. Rupa-rupanya dengan non-Muslim pun boleh mawaddah. Buktinya dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-82, Allah berfirman, "Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara." Dan pasti kamu dapati bahawa mereka yang akrab persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang memanggil diri mereka Nasara, Nasrani. So kalau kita ada kawanan Muslim, boleh hubungan mawaddah. Sebab apa? Antara sebab yang besar ialah untuk kita berdakwah, kita nak tunjukkan keindahan kebenaran agama Islam, insya-Allah. Selagi mana mereka tidak memerangi kita, insya-Allah. Tuan-tuan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dan dalam kisah tersebut ada di kalangan mereka orang Najran itu yang memeluk agama Islam selepas mereka berdialog dengan Nabi. Malah tuan-tuan, Nabi juga menunjukkan kebaikan baginda kepada mereka yang menentang, yang bermusuh dengan baginda, malah yang mencederakan baginda. Kalau kita ingat peristiwa pada tahun 10 kenabian, selepas Abu Talib dan Khadijah isteri baginda meninggal dunia, baginda pergi ke Taif nak cari tapak dakwah yang baru. Masa tu belum jumpa lagi, belum kenal lagi orang Madinah. Pergi ke Taif, Nabi berdakwah. Apa yang Nabi hadapi? Nabi dihina, dicerca, dimaki, malah baginda dibaling batu oleh budak-budak yang diupah untuk mencederakan Nabi. Nabi berdarah daripada kepala sampai kaki. Nabi kena baling batu berdakwah.
Sehinggakan malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, nak tak aku perintahkan malaikat gunung untuk timpakan gunung ke atas Bani Saqif. Bani Saqif, kabilah Arab yang sangat kuat penentangan, malah mencederakan Nabi. Nabi memaafkan Bani Saqif. Nabi berikan kemaafan kepada Bani Saqif, dan Nabi tak balas dendam. Bani Saqif inilah pada tahun 10 kenabian datang ke Madinah, datang ke masjid nak tengok macam mana cara orang Islam beribadat, sebab masa itu mungkin mereka dah dekat dengan Islam. Bani Saqif yang asalnya pada tahun 10 kenabian baling batu dekat Nabi. Namun alhamdulillah Allah beri hidayah. Hasil daripada doa Nabi, Nabi berdoa, ya Allah, kau berilah hidayah kepada Bani Saqif. Suatu baginda kena berdarah tu, cedera tu, ya Allah, kau berilah hidayah kepada Bani Saqif. Masya Allah, hebat akhlak Nabi kita tuan-tuan. Masya Allah. Dan juga Nabi pernah berdepan dengan non-Muslim yang sangat kuat penentangannya kepada baginda, antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, kejahatannya sebagaimana kejahatan ayahnya. Abu Jahal mati dalam perang Badar, mati dalam keadaan kekafiran. Nama berbeza dengan Ikrimah. Dan Ikrimah hidup sampai peristiwa Fathul Mekah. Bila orang-orang Islam menawan kota Mekah, Ikrimah melarikan diri. Kerana apa? Kerana takut Nabi balas dendam. Sebab Ikrimah ni sangat kuat penentangan kepada baginda. Malah semua perang menentang orang Islam, Ikrimah terlibat. Namun masa dia nak larikan diri tu, isteri dia kejar dia, abang, jom kita balik Mekah, Muhammad bersedia untuk maafkan kita. Dan akhirnya Ikrimah pun balik ke Mekah, berjumpa dengan Nabi. Dan alhamdulillah berkat kebaikan Nabi, interaksi Nabi, dan pastinya dakwah Nabi Muhammad SAW, Ikrimah melafazkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Ikrimah ini yang asalnya orang yang hebat tentang agama Islam, melafazkan 2 kalimah syahadah, dan dia mati dalam keadaan yang sangat mulia, mati dalam perang Yarmouk pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perang Yarmouk, perang yang berlaku di satu tempat di Yarmouk. Orang Islam 40,000 orang lawan Rom 240,000 orang. Dan 1 lawan 6. Bayangkan kita satu, kita main bola, main futsal, kita seorang lawan 6 orang. Siapa menang? Ataupun main bola padang besar, 2 orang lawan 12 orang. Logiknya yang banyak, yang ramai menang kan. Rom lawan Islam, Islam 40,000 orang lawan 240 orang, orang Rom. Islam menang, alhamdulillah. Dan salah seorang yang terkorban, salah seorang yang mati syahid adalah Ikrimah bin Abu Jahal, yang asalnya adalah orang yang hebat tentang agama Islam. Allah beri hidayah dan dia mati dalam penuh kemuliaan, insya-Allah. Maka tuan-tuan, insya-Allah dengan cerita-cerita ataupun kisah-kisah tersebut, mari kita sama-sama teruskan komitmen kita untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Dan termasuk sunnah baginda apabila baginda berinteraksi dengan non-Muslim. Kalau boleh cari rujukan-rujukan, kisah-kisah daripada hadis yang sesuai macam mana Nabi berinteraksi, insya-Allah pasti banyak pengajaran yang kita dapat yang sesuai untuk kita amalkan dalam suasana masyarakat majmuk di Malaysia, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan juga keberkatannya dalam kehidupan kita, kerana kita melaksanakan satu tugas yang terbesar sebagai seorang mukmin, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Kita menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku mengajak manusia kepada agama Allah. Dan siapa yang ajak manusia kepada agama Allah, itulah adalah umat yang Nabi akui sebagai umatnya, orang yang menurut baginda Muhammad SAW, insya-Allah. Itu saja yang saya boleh kongsikan pada tengah hari ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Dan insya-Allah mari sama-sama kita mendoakan kebaikan dan juga kekuatan kepada umat Islam di Palestin. Semoga mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Taala, kesabaran yang tinggi untuk menempuh ujian, dan kita turut menyumbang daripada sini apa saja yang kita mampu, insya-Allah, sama ada dari segi harta kita maupun dari segi doa kita ataupun usaha-usaha lain dalam usaha kita membebaskan bumi Palestin, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid di atas peluang yang diberikan, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada semua, dan saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dalam tazkirah yang diberikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.